السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah. Rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain, amin. Kita hadis yang ke 230. Cuma sebelum daripada kita baca hadis yang 230, jadi minggu lepas kita ada satu kita kena sebut sikit tentang perbincangan kita pada minggu lepas. Kebetulan ada orang tanya. Jadi yang mana pada minggu lepas kita telah bincang satu hadis yang diriwayat daripada Amir bin Rabi'ah, yang mana kata Amir bin Rabi'ah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas kenderaannya, ke arah kenderaan dia berhadap. Jadi asalnya sembahyang mesti kena hadap kepada kiblat. Tapi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat di atas kenderaan tidak hadap kepada kiblat, tapi hadap kepada perjalanan yang dia nak pergi. Dalam hadis tersebut ataupun dalam riwayat Imam Bukhari, sahabat menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan perkara tersebut di dalam sembahyang fardu. Maksudnya sembahyang fardu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Cuma pada minggu lepas kita bincang berkenaan dengan sembahyang di atas perahu. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar. Ada seorang tanya Rasulullah tentang sembahyang di atas perahu. Maka kata Rasulullah, salli fiha qa'ima, mungkin sembahyang dalam perahu dalam keadaan berdiri, illa an takhaf al-gharq, kalau melainkan kalau takut tenggelam. Itu masalah lain. Yang mana hadis tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi, Imam Baihaqi, dan hadis tersebut dinilai hasan oleh Imam Baihaqi. Maka kita kata mana sekarang ni kalau kita naik atas kapal terbang ataupun kita naik kapal terbang, kita naik kereta api, boleh kita sembahyang atas kereta api dan kapal terbang. Tapi dengan syarat kita jaga syarat-syarat dia. Kita jaga syarat-syarat dia. Di antaranya mesti kita kena hadap ke arah kiblat. Jadi ada orang tanya, dah kita sembahyang atas kereta api itu kena hadap kiblat ke dah sembahyang fardu? Mesti kita kena jaga kiblat. Mesti kita hadap kepada kiblat. Kalau kereta api kona lari dari belakang, kita kena kona tubuh kita. Sama juga dengan kapal terbang. Tapi kapal terbang tak ada kona-kona gitu. Kereta api je kona-kona. Kata apa kapal terbang mai kona-kona kita selok nganga kita. Hok lagu awang pun debor sok kira dah kita. Mai duk pusing kau pusing ni susah kan. Jadi kebiasaan dah straight yang lagi. Jadi kita kata mana
Jadi mesti dia kena ada kepada kiblat. Kalau sekiranya dia tidak ada kepada kiblat, sedangkan dia mampu menghadap kepada kiblat, maka nanti lepas daripada turun daripada kapal terbang ataupun kereta api, mesti dia kena ulang balik sembahyang tersebut. Okey, ni sebenarnya jawapan kepada persoalan ataupun jawapan kepada pertanyaan tu. Okey, kita sambung balik pengajian kita. Seterusnya katanya, wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. Katanya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang solat di 7 tempat. Jadi Rasul larang sembahyang pada 7 tempat ni. 7 tempat ni tak boleh sembahyang. Yang pertamanya adalah tempat pembuangan sampah. Sembahyang di tempat pembuangan sampah tempat kotor. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya tempat penyembelihan haiwan. Iyalah tempat penyembelihan haiwan kotor, darah lagi, tai lagi, macam-macam ada. Yang ketiganya kawasan perkuburan. Yang keempat adalah tengah jalan. Kelima, bilik mandi. Di hammam ni sebenarnya bukan bilik mandi, tempat mandi air panah. Wa ma'atinil ibil, kandang ternokang unta. Wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas bangunan Kaabah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi dalam beberapa perkara yang disebut dalam hadis ni, hukum dia betul kerana berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain. Jadi antara tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita sembahyang adalah atas kubur. Itu yang kita bincang pada minggu lepas. Baik. Cuma sembahyang atas kubur ni ulama berselisih kepada dua pandangan. Adakah larangan tersebut larangan haram ataupun larangan makruh? Ada sebahagian ulama kata larangan makruh. Ada sebahagian yang lain kata larangan haram. Dalam mazhab Imam Syafi'i dikata kalau kubur tu dibongkar semula selepas daripada tanah gali balik, maka kalau dak lapik benda-benda bukan setakat makruh, bahkan hukum dia adalah haram kerana kubur tersebut bercampur dengan najis. Kita sembahyang atas najis, sedangkan di antara syarat sah sembahyang adalah kena suci daripada najis pada tempat sembahyang. Baik. Begitu juga berkenaan dengan sembahyang di dalam hammam. Hammam ni maksudnya tempat mandi air panah. Kita bincang juga pada minggu lepas bahawasanya benda itu dilarang. Sebab benda dilarang, ada kata tempat syaitan, ada sebahagian ulama kata tempat manusia duk mari, tempat najis, orang duk kecing situ, duk kecing sini. Adalah perbincangan di kalangan ulama. Jadi kesimpulannya, sembahyang dalam hammam adalah dimakruhkan. Hukum dia makruh. Sembahyang sah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan dalam hadis ini menyebut Rasul larang sembahyang di tempat ma'atinil ibil. Ma'atinil ibil ni adalah tempat berkumpul unta. Dia unta ni dia ada tempat minum dia. Lepas daripada minum dia kumpul lah tempat dia. Aku betul dipanggil ma'atinil ibil. Cakap mudah-mudah tempat kandang unta lah. Ya tak mudah-mudah makna tu. Okey, kawasan hak yang unta berkumpul. Hukum sembahyang di situ dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan benda, sini adalah perbincangan di kalangan ulama. Cuma yang pastinya kalau ada najis, maka hukum dia adalah haram. Kerana di antara syarat sah sembahyang mesti kena suci daripada najis. Dan kalau kita lapik, sini ada perselisihan di kalangan ulama. Kita lapik jadah ke, kita lapik alah ke. Jadi tak kena najis. Tapi kawasan tu kawasan tempat kandang unta lah. Tempat unta duk kupu, tempat unta duk lepak lah. Hukum dia benda, mazhab Imam Syafi'i kata hukum dia makruh. Namun ada sebahagian ulama mengatakan hukum dia adalah haram. Dan apa makruh? Sebab Rasul larang. Kan hadis ni dhaif. Betul hadis ni dhaif, tapi di sana ada hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusallu fi ma'atinil ibil."
mu jangan sembahyang di dalam tempat-tempat unta. Tempat unta mu jangan sembahyang. Tapi kalau marabidil ghanam, tempat-tempat kandang kambing, tak ada masalah mu sembahyang kalau kandang kambing. Kalau kandang kambing tak apa. Jadi Rasulullah suruh sembahyang kandang kambing. Boleh sembahyang kandang kambing. Biasa tak sembahyang kandang kambing. Tak biasa kan? Nak kena sembahyang kandang kambing, takkan kena cari kambing orang. Cari kambing sendiri ya. Pernah lah sembahyang kandang kambing. Kita pelihara kambing, tak nampak lewat pakai ambil guni meh tu, kita apa sembahyang atas tu. Dah guni meh bukan najis, suci je. Baik. Jadi tak ada masalah, hukum dia adalah dibolehkan. Kata Rasulullah, sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi ma'atinil ibil. Hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Mu kena sembahyanglah dalam kandang-kandang kami, tapi jangan sembahyang dalam kandang-kandang unta. Dah apa kata ulama, dah apa jadi gitu Sebab dia kata ada riwayat menyebut bahawasanya fa innaha khuliqat minasyayatin. Sebab unta ni diciptakan daripada syaitan. Ni disebut dalam hadis yang sahih. Ada riwayat yang lain fa innaha khuliqat minal jin. Sebab unta ni diciptakan daripada jin. Tapi jangan faham zahir. Faham zahir kok diciptakan daripada syaitan, kita dah makan unta tu macam makan syaitan dah. Bukan. Kata ulama, yang dimaksud unta ni diciptakan daripada syaitan adalah kelakuan perangai unta ni macam perangai syaitan dah. Syaitan kan dia ganggu orang kan. Unta pun ganggu orang kau. Ganggu orang. Jadi dok khusyuk kita, dia baik binatang besar. Kita duk sembahyang, dia buat main rese lagu tu. Jadi ganggu. Jadi apabila ganggu menyebabkan masalah sembahyang kita. Sebab itulah jangan sembahyang dalam kandang unta. Baik. Manakala kambing lain. Kambing kalau duduk berkumpulan, dia tak liar. Dia duduk berkumpulan, dia duduk rehat puak-puak dia, tak ada duduk langgar kita. Tapi ada kat orang seekor dua, hok jadi bekal, tapi tuang dia tak tengok mudah-mudah kan. Tuang dia tak tengok. Tengok, tak pergi makan. Jadi, benda yang kita nak khabar, kandang unta dilarang kita sembahyang. Jadi, di sana ada hadis yang sahih yang menyebut Rasulullah larang sembahyang kandang unta. Cuma, ulama berselisih pandangan. Larangan tersebut larangan makruh ke ataupun larangan haram. Majoriti ulama mazhab mengatakan larangan makruh, bukan larangan haram. Namun ada sebahagian ulama mengatakan larangan haram. Dan dalam hadis ni menyebut bahawasanya di antara apa yang Rasulullah larang, kita sembahyang di atas Kaabah. Ni Kaabah, kita sembahyang atas ni. Tak boleh nak sembahyang atas tu. Mana boleh nak khabar atas itu, kena kejong di pok dia dah. Tak boleh. Ni cuma kita kata andai kata dibolehkan. Contoh boleh naik ke atas tu, boleh tak sembahyang atas tu? Baik, dalam hadis ni menyebut bahawasanya Rasul larang. Dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i menyebut di antara tempat yang makruh kita sembahyang adalah di atas Kaabah. Dalam Kaabah tak ada masalah sebab ada hadis yang Rasulullah sembahyang pernah sembahyang dalam Kaabah, atas Kaabah. Hukum dia adalah makruh. Kerana tidak beradab. Duk kabak naik atas tu, ada comel. Hukum dia makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia duduk atas tu dan tidak ada benda lah, cakap kita tidak ada benda yang berdiri daripada dinding Kaabah di hadapan dia, maka tak sah terus. Sebab dia tidak hadap kepada zat Kaabah. Maka itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni juga ada sebut Rasul larang sembahyang di tengah jalan. Ulama bincang, apa tak boleh ni ulama cari alasan. Sebagian ulama kata tak boleh kerana yang pertama sekali kita mengganggu orang. Dia sembahyang tengah jalan, orang nak lalu tak terganggu. Yang pertama, yang keduanya orang mengganggu kita, tak nak khusyuk setara dalam sembahyang. Kena orang lelaki lalu tak apalah, kena orang puan lalu. Contohlah kan zaman kita kan, tengah sembahyang pun tengok orang puang lagi. Contoh dah sembahyang tengok jalan orang lalu. Contoh je kita kata. Jadi pendek kata, mengganggu khusyuk kita. Baik. Jadi sembahyang tengah jalan, kita ganggu orang dan orang ganggu kita. Maka sebab itulah dilarang. Maka kata ulama, kalau jalan tu tidak dilalui oleh orang, jarang-jarang je orang lalu. Pada lama jalan, memang ada jalan tapi jarang orang lalu jalan mati. Tapi ada jalan orang nak pergi sungai je. Contoh,
Tapi kereta-kereta dah lalu, nak pergi mana kereta? Jarang dalam sehari tu ada 2-3 kali orang lalu. Maka ketika tu tak ada masalah sebab alasan tersebut tak ada. Dia tidak mengganggu orang, orang tidak mengganggu dia sebab orang jarang lalu situ. Berbeza dengan jalan yang berada di celah-celah rumah kan, kita perumahan, kawasan rumah yang dekat-dekat, lepas tu jalan celah-celah rumah, tu jelas hukum dia adalah dilarang kerana kita ganggu orang dan ataupun orang tu mengganggu khusyuk kita. Dah jalan tepi rumah, dak ayah dia lalu, mak dia lalu, dak mak dia lalu, benda anak dia, cucu dia, anak dara dia, tempat orang duk pergi mari kan. Sebab itulah dilarang kita sembahyang situ. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman kita kok bukan setakat makruh, hukum dia adalah haram lagi. Juru telah jauh masuk waktu sembahyang, tengok tak ada masjid, ustaz kata tak apa sembahyang ni dak nanti masjid mana-mana pun boleh. Nya bahang tengah jalan raya sembahyang. Tu jelas hukum dia haram lah. Sebab dia hukum dia haram, dia mendedahkan diri dia kepada binasa. Duk sembahyang tengah jalan orang nak lalu pun susah. Bahang atas highway terus sembahyang tengah-tengah sekali tu tak boleh lah. Hukum dia adalah haram. Membahayakan diri. Dalam agama kita ingat tidak boleh kita memudaratkan diri kita. Dan tidak boleh kita meletakkan diri kita dalam perkara yang boleh mendatangkan mudarat. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali mencapak dirimu dalam kebinasaan. Seterusnya katanya wa an abi marthadinil ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha, rawahu Muslim. Daripada Abu Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, katanya bahawa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu solat menghadap ke arah kubur. Jadi kalau nak sembahyang, jangan kubur ada depan. Perkara itu dilarang oleh agama. Jadi kalau kita nak sembahyang, jangan kubur ada depan. Tu dah comel. Dia sembahyang menghadap ke kubur, dia lain daripada sembahyang atas kubur. Sembahyang menghadap ke kubur sama ada kita duduk dalam kawasan perkuburan ataupun luar kawasan perkuburan, dia masuk dalam sembahyang ke arah kubur. Jadi kubur duduk depan kiblat, kita sembahyang memang ada kiblat tapi kubur duduk depan. Tu tidak comel. Hukum dia adalah dilarang oleh agama. Yang pertama, yang keduanya, dan jangan pula duduk atas kubur. Duduk atas kubur pun tak boleh. Hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sembahyang ke arah kubur. Yang keduanya sembahyang duduk atas kubur. Ini benda yang penting yang perlu kita kena tahu. Amu nak huraikan panjang sikitlah berkenaan dengan masalah duduk di atas kubur. Okey, yang pertama sekali, di dalam kita nak memahami hukum, tidak memadai kita hanya melihat kepada satu ataupun dua dalil. Bahkan kita kena melihat kepada keseluruhan dalil daripada Quran dan hadis yang membincangkan tajuk yang sama. Itu perlu kita kena ingat. Jadi pakak ambil hadis ni hadis riwayat Muslim ni. Jangan duduk atas kubur. Jadi pakak pergi tanah kubur saat itu, jangan duduk. Kalau duduk, hukum dia adalah haram. Sebab Rasulullah kata jangan, asal larang adalah haram. Sudah. Jadi, kita jangan tengok kepada satu hadis. Jadi dalam hadis ni, Rasulullah larang duduk atas kubur. Okey, itu yang pertama. Tapi tahu tak, di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad. Kami pernah kira bersama dengan jenazah orang matilah di perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ni perkuburan di Madinah, tepi dengan Masjid Nabawi. Maka kata Sayyidina Ali, fa atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qa'adna hawlahu. Akhirnya Rasul mari. Kemudian Rasul mari. Bila Rasul mari kubur, Rasul duduk. Lepas tu kami pun berduduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis ni Rasul larang duduk atas kubur.
Tapi ada hadis yang lain yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Ali bahawasanya Nabi SAW pernah duduk di atas kubur. Bahkan di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah hadir jenazah anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika anak perempuan Rasulullah meninggal dunia. Ummu Kulthum, isteri kepada Uthman bin Affan. Anak perempuan Rasulullah meninggal dunia. Dia anak Rasulullah, semuanya meninggal sebelum daripada Rasulullah, melainkan seorang je, melainkan Fatimah. Fatimah wafat setelah daripada kewafatan Rasulullah beberapa bulan sahaja. Jadi di antara anak Rasul nama Ummu Kulthum, isteri kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Jadi dia meninggal dunia. Anak meninggal dunia, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari. Kata Anas bin Malik, wa Rasulullah jalisun 'ala al-qabri. Rasulullah duduk atas kubur. Kata Anas bin Malik lagi, faraitu 'ainaihi tadma'an. Aku melihat mata Rasulullah meleleh air mata. Tengok anak dia mati. Benda yang kita nak cerita, di sana ada hadis sahih yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Dan diriwayat oleh Imam Bukhari saja. Bahawasanya Rasulullah pernah duduk di atas kubur. Okey. Maka kata ulama, duduk di atas kubur, ni sepakat ulama tak buat ada khilaf. Duduk kubur ketika proses pengemubian jenazah adalah diharuskan. Jadi ketika kita tanang jenazah, pakai tanang kita, tanang jenazah lah. Ketika kita pergi tanang, pergi kubur nak tanang jenazah, tanang orang mati, maka sepakat ulama mengatakan boleh kita duduk. Tak ada masalah. Duduk. Dah. Tanang bukan sekejap, lama kau kan boleh. Dan benda ni pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat duduk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kubur, masa orang tengah tanang jenazah. Itu yang pertama. Yang keduanya, di sana ada riwayat, ada asar daripada sebahagian daripada sahabat bahawasanya larangan duduk di atas kubur adalah yang pertama kerana qada hajat, sama ada berak ataupun kencing. Jadi hak yang larang duduk atas kubur, ada riwayat, ada asar menyebut bahawasanya kerana qada hajat, sama ada berak ataupun kencing. Maka kata ulama, sepakat ulama mengatakan bahawasanya kalau orang tu dia duduk atas kubur tujuan untuk berak, untuk kencing, hukum dia adalah haram. Okey. Dua hukum kita bayar balik. Yang pertama, duduk atas kubur ketika tanang si mati, ketika tanang mayat, sepakat ulama mengatakan hukum dia adalah diharuskan, dibolehkan. Yang pertama. Yang keduanya, sepakat ulama mengatakan haram duduk atas kubur kerana qada hajat. Sama juga kerana duduk buah. Sama juga kerana nak buah. Jadi buat tempat buah atas kubur. Tempat buah, buat basah, tempat buah. Maidang. Contoh kita kata buat maidang, tempat kucai air teh atas kubur, hukum dia adalah dilarang oleh agama. Okey. Tinggal lagi hadis ni. Hadis ni tak sebut pun ketika tanang. Tak sebut pun benda kerana qada hajat. Maka lagu mana nak faham hadis ni? Dalam memahami hadis ni, ulama berselisih kepada beberapa pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan hadis ni walaupun secara zahirnya tak ada dikoitkan, diikatkan dengan qada hajat. Ni daripada segi zahirnya, walaupun hadis ni tidak diikatkan dengan qada hajat, Rasul larang duduk atas kubur tanpa Rasul sebut benda ketika mengqada hajat, tapi di sana ada hadis yang lain yang menyebut bahawasanya, ada asar yang lain yang menyebut bahawasanya larangan tersebut diikatkan, diqaidkan, disyaratkan kerana qada hajat. Maka kata ulama, kalau tak ada qada hajat saja-saja, hukum dia adalah
dibolehkan. Okey, ini sebahagian daripada ulama. Dan pandangan ini adalah pandangan Imam Malik sendiri. Pandangan Imam Malik. Dan dalam kitab Muwatta Imam Malik meriwayatkan satu hadis yang sahih bahawasanya Sayyidina Ali bin Abi Talib dia jadikan kubur sebagai bantal dan dia guling atas kubur. Maksudnya tidur atas kubur tu. Sayyidina Ali jadikan kubur sebagai bantal dia dan dia guling atas kubur. Maka Imam Malik berpandangan bahawasanya hak yang dilarang dalam hadis ni bukan semata-mata duduk atas kubur, bukan duduk atas kubur kerana qada hajat. Namun ada sebahagian ulama yang lain, dia kata lagu mana? Dia kata hadis ni Rasul larang duduk atas kubur bukan setakat qada hajat. Qada hajat tu jelas hukum dia adalah haram. Bukan hak saja-saja tak ada hajat benda-benda pun tak boleh juga. Okey, kita ambil pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, kalau duduk atas kubur ketika tanang si mati, hukum dia adalah dibolehkan. Yang keduanya, duduk atas kubur kerana qada hajat, buat sembang, hukum dia adalah tak boleh, dilarang oleh agama, hukum dia adalah haram. Yang ketiganya, baik, bukanlah untuk qada hajat dan bukanlah kerana tanang si mati, ia duduk atas kubur, maka mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya hukum dia adalah dilarang, tapi larangan tersebut bukan larangan haram, hanya larangan makruh sahaja. Okey, habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi benda yang perlu kita kena sebut juga. Jadi Rasulullah larang duduk atas kubur. Di sana ada hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Jabir bin Abdullah, tak silap ingat, yang mana kata Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuta al-qubur. Rasulullah larang jijak kubur. Ini benda yang penting ni, yang perlu kita kena tahu. Rasul larang jijak kubur. Okey, ada hadis yang mana Rasul larang jijak kubur. Benda yang kita nak khabar. Ada sebahagian adat di tempat kita, masa tanang jenazah, bila letak tanah, ia pakat jijak atas tanah tersebut. Hal tu tak comel. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang jijak kubur. Melainkan kalau terpaksa, hal tu tak ada masalah. Kubur dalam, kita duduk bawah tu, kita nak naik, kalau dah jijak nak naik mana? Kena jijak lah. Dah kita rendah. Dah tinggi mana? Hak tinggi-tinggi takut nak turun, takut nak tidur. Jadi hak rendah-rendah je turun. Dah tok tanah nak naik lah. Takkan nak tanah sekali orang hidup. Jadi kena jijak lah sikit. Okey, tu tak ada masalah. Kerana terpaksa, kerana ada hajat. Tak ada hajat, tak ada benda-benda pun, saja. Tak perlu pun nyek-nyek gitu, tak perlu pun. Sebab apabila lepas daripada kita tanam, kita tinggikan sikit tanah, nanti dia akan rata balik apabila turun hujan. Baik. Jadi itu kita kena ingat, masa kita tanam jenazah, jangan kita nyek atas tanah tersebut. Hukum dia adalah tidak comel. Kerana di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang tuta al-qubur, dijijak akan kubur. Okey, itu kita kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjid falyanzur فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة." Katanya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang di antara kamu mendatangi masjid, kalau mari masjid nak sembahyanglah, maka perhatikanlah dirinya, dia kena perhati, jika melihat ada kotoran atau najis pada kedua-dua sandalnya, selipar dia, kasut dia, maka gosokkanlah ke tanah agar kedua-duanya dapat digunakan untuk solat. Hadis diketengahkan, hadis diriwayat oleh Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah. Cuma cara terjemahan dia ni sebenarnya terjemahan yang kurang tepat. Dia agar
dapat digunakan untuk solat. Inilah hak yang terjemah hamba ni terjemah kurang tepat. Okey, kita tengok hak yang asal dalam hadis. Lagu mana terjemah hak yang betul? Kata dia, Rasul kata lagu mana, idza jaa ahadukumul masjid, apabila salah seorang di kalangan kamu datang ke masjid, falyanzur, dia kena tengok, dia kena perhati di selipar dia. Fa in ra'a fi na'laihi adhan aw qadaran, kalau dia tengok pada selipar dia ada benda hak yang kotor, benda hak yang cemar, falyamsahu, maka dia kena sapu dulu. Sapu di tanah lah. Dia kena sapu di tanah. Nanti kita akan tengok hadis yang berikutnya ada sebut sapu di tanah. Sapu di bumi, sapu dulu. Lesek dulu, cakap kita lesek dulu. Di tanah, lesek dulu, di hupuk. Lepas tu, wal yusalli fihima. Itu dalam hadis. Dan hendaklah dia sembahyang di dalam dua selipar tersebut. Jangan pecah-pecah pakai. Itu maksud dia. Bukan agar dia sembahyang. Jadi, hendaklah dia sembahyang. Jadi, Rasul suruh sembahyang. Rasul suruh sembahyang dengan memakai selipar. Dengan memakai alas kaki kasut. Baik. Cuma hak ni kita tidak boleh guna di tempat kita. Sebab apa? Sebab tempat kita orang masuk selipar atas masjid. Wah, masuk selipar tu kena marah kali dia ke masjid. Tak percaya terah sekali. Terah sekali. Lipar baju kayak gua naik lipar atas masjid. Taubat orang abad mula tu. Terah kali dia percaya kau. Okey. Masjid di zaman Rasulullah ia tidak sama dengan masjid di zaman kita. Masjid di zaman Rasul, lantai dia daripada batu-batu halus, pasir-pasir gitu. Jadi sahabat masuk dalam masjid semayang pakai kasut. Rasulullah pun pakai kasut. Dari sana ada hadis yang Rasulullah suruh pakai kasut ketika semayang. Rasul suruh kita menyalahi puak Yahudi. Kerana puak Yahudi ketika dia melakukan ibadat dia buang kasut. Maka Rasulullah suruh pakai kasut ketika melakukan ibadat tersebut. Sama juga dalam hadis ini. Tapi kena ingat, ketika nak pakai kasut, jangan lupa tengok dulu bawah kasut tu takut ada najis. Kalau ada najis, tak usah semayang. Boleh faham? Dan lagu mana cara nak menghilangkan najis? Secara zahir daripada hadis ni, ataupun apa yang kita faham daripada hadis ni secara zahirnya, cukup kita lap di tanah. Cukup kita lap di tanah. Dan ni adalah pandangan sebahagian ulama. Dalam mazhab Hanafi kata, kalau ada najis di kaki pula dia dilipar, sebab dia cara bak kasut lipar lah, cakap kita dia dilipar kan. Kalau ada kasut dia dilipar, kalau kita nak pakai lipar tu buat semayang, masuk dalam semayang, jadi cukup kita lap di tanah je, lap di hupuk je, tak perlu basuh-basuh dalam mazhab Hanafi. Namun majoriti ulama mengatakan bukan lagu tu. Dah lagu mana hak benarnya? Kalau najis tu kering, tak ada masalah lap. Tapi kalau najis basah, tidak memadai lap, mesti kena basuh. Jadi mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kalau kita nak semayang pakai kasut. Dan benda ni di antara benda yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata kita tengok kasut kita ada kotor. Kotor tu kotor yang najis lah. Maka tak bolehlah kita sembahyang dengan kasut tersebut. Dan semayang juga kita kena tengok. Kalau najis tu, najis hak kering, cukup kita lap je. Kalau najis basah, tak boleh kena basuh. Jadi kata ulama mazhab Imam Syafi'i, hadis ni hanya merujuk kepada najis kering, tidak najis yang basah. Adapun kalau najis basah, mesti kena basuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis ni kita dapat faham dia. Yang pertama di antara syarat sah semayang, mesti kena suci daripada najis. Sebab itulah kalau kita buka kitab fiqh, dia kalau dalam bab syarat sah semayang, di antaranya adalah kena suci daripada najis pada pakaian, pada badan dan pada tempat sembahyang. Tengok, bagi orang yang nak pakai lipar, pakaian dia, pastikan lipar dia saat itu bersih, suci. Kalau ada najis, kena bersihkan dulu. Lagu mana cara membersihkan najis? Kalau najis kering, lap di bumi pun tak apa. Tapi kalau najis basah, tak boleh lap di bumi, mesti kena basuh. Ataupun buang, tak payah pakai. Tak payah pakai. Dan di sana ada hadis yang lain yang menyebut Nabi SAW tengah-tengah semayang, Rasul jadi imam masa tu. Tengah-tengah Rasul semayang, tiba-tiba Rasul buang selipar dia, buang kasut dia, tak tepi. Sahabat
Tengok Rasulullah buang, sahabat pakat buang belaka. Sebab dia sahabat pakat buang, sebab Rasulullah khabar sebelum daripada ini, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Dia Rasulullah pecat lipat belaka lah. Lepas daripada Rasulullah bagi salam, Rasulullah tanya, dah mana pecat lipat belaka Kata sahabat, kami pecat lipat sebab kami tengok kamu pecat lipat. Kata Rasulullah, aku pecat lipat tadi sebab malaikat Jibril mai khabar aku bahawasanya dalam kasut aku ada qadar, ada kekotoran. Jadi apabila ada kekotor, dah boleh nak hilangkan, buang, tak payah pakai. Jadi kalau boleh bersihkan, maka baik kita pakai. Tapi janganlah pakai dalam masjid bawa orang pulak. Jadi kalau kita pergi kelok, tak payah pecat-pecat lipat. Cap dia. Itu di antara benda sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan dia memakai kasut. Bahkan kita khabar tadi ada hadis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud sallu fi ni'alikum. Mungkin sembahyang dalam kasut-kasut kamu, mungkin menyalahi puak-puak Yahudi. Kerana puak-puak mereka tidak sembahyang dalam kasut. Baik memakai kasut. Tapi janganlah buat atas masjid ni. Tak boleh. Buat atas masjid ni tak boleh lah. Salah lah. Kita kadang-kadang kita nak amal hadis pun kita kena tengok juga kepada tempat. Tak boleh buat ikut dang. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Seterusnya katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukumul adha bi khuffayhi fatahuruhuma at-turab, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang di antara kamu memijak kekotoran dengan khuf yang dipakainya, dengan kasut dia, maka untuk menyucikannya cukup dengan tanah. Jadi cuci dengan tanah je. Maksudnya lak di latar, lak di tanah tu lah. Baik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hukum dia ataupun huraian dia seperti sama dengan hadis yang sebelum daripada ni. Hadis ini adalah hadis yang menjadi dalil kepada mazhab Hanafi bahawasanya kasut ataupun selipar hak yang kena najis, cara menyucikan dia bukan mesti dengan air. Kalau dengan air hak tu comel, sepakat ulama, bukan mesti dengan air. Maksudnya kalau bersih dengan tanah pun tak ada masalah dah. Namun mazhab Imam Syafi'i dan majoriti ulama mengatakan hak dengan tanah ni disyaratkan kalau sekiranya najis saat itu najis yang kering. Manakala najis hak yang basah tidak memadai dengan tanah, bukan mesti dengan air. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Quran, rawahu Muslim. Daripada Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dalam solat tidak layak dilakukan sesuatu daripada pembicaraan manusia. Percakapan manusia tak boleh kita buat dalam sembahyang, melainkan hanya untuk tasbih. Sembahyang ni untuk bertasbih, bertakbir dan bacaan Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita rasa tidak sempat dah untuk kita urah minggu ni. Insya-Allah kita akan urah pada minggu hadapan kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga sama-sama kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل.
اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.